Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jabatan Hal Agama Islam Negeri Terengganu, iaitu Ustaz Al-Fatih Ustaz Ahmad Hafiz bin Ali Makdum, yang insyaAllah akan menyampaikan kuliah ataupun program nada kitab pada pagi ini. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakanlah Al-Fatih Ustaz untuk menyampaikan program nada kitab fiqh puasa berkenaan dengan bab puasa menerusi kitab fiqh manhaji. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah, kita dapat menghadiri sama-sama ke dalam majlis ilmu dalam membahaskan berkaitan dengan bab puasa. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya daripada pihak Masjid UMT, Pusat Islam UMT, yang diamanahkan untuk membahaskan berkaitan dengan bab puasa dalam Al-Fiqhul Manhaji karangan Al-Syekh Al-Dr. Mustafa Al-Khin dengan Al-Dr. Mustafa Al-Burra hafizahumullah ta'ala. Jadi puasa, apabila ulama fiqh membahaskan satu-satu masalah, maka dia akan bahaskan terlebih dahulu berkaitan dengan ta'rif ataupun definisi puasa. Dan definisi ini pula dia akan terbahagi kepada dua, sama ada dari sudut bahasa ataupun dari sudut istilah. Maka Syekh kita membawakan ta'rif ataupun definisi dari sudut bahasa terlebih dahulu. Dia kata, menurut bahasa, puasa ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu seperti makan, minum dan bercakap. Ini puasa secara bahasa, menahan diri. Dia panggil dalam bahasa Arab sauma ataupun saum, as-saumu. Kerana ada dalam Quran surah Al-Maryam, surah Maryam ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Rahman, sauma, menahan diri. Sauma di situ dengan makna menahan diri daripada bercakap. Jadi semata-mata menahan diri itu dia panggil as-saum. Begitu pula dengan as-siyam. As-siyam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah Ta'ala menggunakan lafaz as-siyam. As-siyam itu merujuk kepada puasa dari sudut istilah yang kita nak bahas, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehinggalah
terbenam matahari ataupun dipanggil sebagai waktu maghrib. Maka kata musannif lagi, sementara puasa dari segi syarak pula ialah menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat puasa. Jadi kalau dia menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa tetapi dia tidak berniat untuk berpuasa, maka tidak dikira sebagai pahala puasa. Dia hanya menahan diri dari sudut bahasa adalah tak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia berniat puasa tapi dia bukan berkeahlian untuk berpuasa, seperti orang kafir dan sebagainya. Dia berpuasa, dia boleh puasa, memang boleh. Tapi dari sudut dapat ke tak pahala, itu tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana orang kafir bukan sebahagian daripada ahli ataupun berkeahlian untuk niat. Maka segala ibadah-ibadah yang berkaitan dengan niat tidak sah kalau orang kafir buat. Berbeza ketika mana kalau dia kafir, dia buat perkara-perkara ibadah ataupun amalan baik yang tidak berhajat kepada niat. Contohnya sedekah dan sebagainya. Ketika mana dia masuk Islam, maka ibadah ataupun amal kebaikan yang dia buat tanpa berhajat kepada niat itu dapat pahala ketika mana dia masuk dalam Islam. Itu beza bila seorang tu kafir, dia buat amalan ataupun kebaikan yang perlu kepada niat dengan kebaikan yang tidak berhajat kepada niat. Jadi semua amalan yang dia buat yang berhajat kepada niat ketika masuk Islam tidak dapat juga pahala tersebut. Kemudian Syekh bawa mari pula selepas takrif, maka dia bawa mari pula sejarah bagaimana pensyariatan puasa itu berlaku. Maka kata dia, puasa bulan Ramadan difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullah dalam kitabnya Hasyiah Ali Shubran Malisi ala Nihayatul Muhtaj, begitu juga dengan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, mereka tidak dapat memastikan Sya'ban tersebut adakah di awal Sya'ban atau pertengahan Sya'ban ataupun di akhir Sya'ban. Tidak dapat penetapan yang khusus bilakah Sya'ban tersebut. Yang pastinya adalah bulan Sya'ban. Adapun secara khusus mereka pun tidak dapat menerangkan secara detail ataupun secara terperinci bilakah betul-betul hari bulan Sya'ban itu berlaku pensyariatan puasa. Begitu juga dengan zakat fitrah. Apabila bulan puasa maka diwajibkan satu lagi namanya zakat fitrah. Maka zakat fitrah juga disyariatkan, difardukan pada tahun kedua Hijrah. Sebelum itu ibadah puasa telah diamalkan di kalangan umat terdahulu dan ahli kitab yang sezaman dengan Nabi SAW. Sebelum zaman Nabi SAW sudah adalah puasa bagi umat Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Cuma ulama menyebutkan walaupun dia puasa, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana diwajibkan ke atas mereka yang berada sebelum kamu. Mana sebelum Nabi SAW juga ada puasa, zaman Nabi SAW juga ada puasa. Bezanya ialah qadar puasa, waktu puasa iaitu bulan Ramadan, dan qadar puasa 30 hari atau 29 hari, itu khususiat umat Nabi SAW. Itu yang tidak sama ataupun yang membezakan antara puasa kita umat Nabi SAW dengan puasa yang sebelum umat Nabi SAW. Akan tetapi kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan belum disyariatkan lagi ketika itu. Persamaan antara mereka dengan umat-umat terdahulu adalah dari segi pensyariatan puasa itu saja. Mereka ada puasa. Zaman umat Nabi Musa ada puasa, zaman umat Nabi Isa ada puasa. Tetapi bezanya ialah kita disyariatkan berpuasa dalam bulan Ramadan 29 hari atau 30 hari. Tak lebih daripada 30. Tapi paling hak pun 30 saja. Tidak boleh lebih daripada 30. Kemudian dia kata persamaan. Kemudian umat Nabi SAW secara khususnya telah difardukan puasa pada bulan Ramadan. Itulah yang membezakan kita dengan umat yang terdahulu. Umat terdahulu puasa, kita puasa, cuma kita dikhususkan pada bulan Ramadan sahaja. Adapun selain pada bulan Ramadan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hanya adanya puasa sunat selain daripada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, iaitu hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha dan juga hari-hari tasyrik.
Kemudian dia sebut pula dalil pensyariatan puasa pada bulan Ramadan. Dalil difardukan puasa pada bulan Ramadan ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Okay. Maksudnya masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan. Dikhususkan. Kamu siapa? Umat Nabi SAW. Ialah Ramadan. Yang padanya pada Ramadan tu diturunkan Al-Quran, iaitu pada lebih kurang 17 Ramadan. Dia panggil nuzul Quran itulah yang kita sambut dan kita cuti. Menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Itu kelebihan Al-Quran disebutkan dalam ayat ini. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Itulah dia panggil cerapan hilal, ataupun melihat anak bulan. Saat ini dia akan bahas lihat anak bulan, sama ada bulan Ramadan ataupun nak raya bulan Syawal. Sebenarnya melihat anak bulan ni ada tiap bulan. Cuma dia secara rasminya ketika bulan puasa, sebab nak puasa, nak mengumumkan puasa secara rasmi untuk rakyat Malaysia. Maka dicerak hilal tersebut secara khusus dan dibuat majlis secara khusus untuk buat pengumuman kepada rakyat Malaysia supaya rakyat Malaysia di Malaysia ni dapat berpuasa. Begitu juga dengan Syawal. Dan seterusnya berdasarkan hadis Nabi SAW, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa sawmi Ramadan. Ini hadis yang terdapat juga dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menguatkan hadis tersebut dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40. Maksudnya Islam dibina atas 5 perkara. Ini dia panggil rukun Islam, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah dan Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan ibadat haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dia panggil sebagai rukun Islam. Rukun Islam dia beza dengan rukun iman. Rukun iman salah satu daripada rukun iman jika tidak ada maka hukumnya kufur. Beza dengan rukun Islam. Rukun Islam yang selain syahadah, salah satu daripadanya kalau tak ada maka tidak lagi dihukumkan kufur, tetapi masih lagi Islam, cuma dia berstatusnya fasik. Berstatus fasik kerana meninggalkan sembahyang dosa besar, meninggalkan bayar zakat dosa besar, meninggalkan puasa Ramadan dosa besar, meninggalkan haji dan umrah bagi yang berkemampuan juga dosa besar. Yang tak berkemampuan tak apalah. Kalau tak berkemampuan, tidak ada taklif, tidak ada tuntutan ke atas dia untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Dalam mazhab Syafi'i, umrah adalah wajib seumur hidup sekali. Dia sama dengan haji. Haji dengan umrah wajib seumur hidup sekali. Beza dengan mazhab lain haji saja wajib, umrah dia sunat. Jadi ada kalau pernah dengar orang mengajar kata umrah tu tak wajib, tu tak kena lah. Tak kena dalam mazhab Syafi'i. Kemudian hadis seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang badui yang bertanya kepadanya, "Akhbirni madza farada alayya min as-shaum?" Faqala siyam Ramadan. Beritahulah aku apakah puasa yang Allah wajibkan ke atasku. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Ini puasa Ramadan saja satu-satunya puasa yang wajib atas kita. Selain daripada itu, puasa tersebut tidak wajib. Hatta puasa Arafah ke, puasa Ashura ke, tidak wajib. Puak-puak Yahudi zaman dahulu, mereka puasa Ashura. Mereka wajibkan diri mereka itu puasa Ashura. Antara perkara kewajipan yang diwajibkan kepada mereka adalah puasa Ashura. Mari zaman Nabi SAW, puasa Ashura itu jadi sunat. Dan untuk membezakan puasa Ashura umat Nabi SAW dengan puasa Ashura umat terdahulu, maka Nabi SAW menggalakkan kita berpuasa sehari sebelum ataupun sehari selepas, ataupun puasa sehari sebelum, sehari selepas, untuk membezakan
umat yang sebelum Nabi SAW yang puasa Ashura semata-mata Ashura. Jadi kita sunat puasa Ashura dengan sebelumnya, sehari sebelumnya dipanggil Tasu'a ataupun sehari selepasnya. Boleh berlaku. Kemudian seterusnya dia bahas pula berkaitan dengan hukum meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa sebarang keuzuran. Boleh ke tak seseorang itu meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur? Maknanya di sini ada juga meninggalkan puasa Ramadan dengan sebab ada keuzuran. Kata musannif kita, puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam. Dia kata rukun Islam, bukan rukun iman. Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dia berkaitan dengan rukun Islam, kalau dia tidak buat, hukum dia fasik, bukannya kafir. Tak kafir lagi. Kecuali dia menafikan kewajipan rukun Islam itu ke atas dia, barulah jadi hukum kafir. Dia kata aku tak wajib puasa Ramadan ni, aku tak wajib sembahyang. Dia tidak mewajibkan benda yang wajib ijma' ulama, maka hukum dia adalah kufur. Berbeza kalaulah wajib tersebut berlaku khilaf, wajib ke tidak, dia pun kata tak wajib. Itu tak berlaku kufur, kerana dia tidak berlaku ijma' ulama, tidak sepakat ulama mengatakan kewajipan ke atas orang tersebut untuk melaksanakan ibadat tersebut. Maka dia kata puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam dan perkara fardu dalam agama yang mesti diketahui. Oleh itu sesiapa yang mengingkari kewajipannya akan menjadi kafir dan disuruh bertaubat sebagaimana orang murtad. Disuruh bertaubat ni oleh orang atasan lah, orang pemimpin. Bukannya kita boleh bunuh suka hati orang tu. Jadi kalau ada hukuman hudud contohnya yang membabitkan pembunuhan, kita tidak boleh membunuh dia sesuka hati. Hak tu hak ataupun hak tu tugas orang atasan yang berbuat demikian. Jadi orang yang tidak berpuasa, kalau dia ditangkap maka disuruh bertaubat terlebih dahulu. Disuruh bertaubat dengan mana apa? Suruh puasa, suruh puasa esok, lusa dan sebagainya. Sekiranya ingkar dan enggan bertaubat, dia hendaklah dijatuhi hukuman bunuh sekiranya dia telah lama memeluk agama Islam dan tidak tinggal berjauhan daripada ulama. Dia syarat tidak tinggal berjauhan daripada ulama tu biasanya berkaitan dengan mukallaf lah. Bukan mukallaf, berkaitan dengan orang Islam yang jahil. Orang Islam yang jahil ada dua. Sama ada jahil yang diuzurkan syarak ataupun jahil yang tidak diuzurkan syarak. Jahil yang diuzurkan syarak tu iaitu jahil di mana kalau di tempat dia tu tidak ada ulama ataupun berjauhan daripada ulama. Berjauhan daripada ulama, lagi pula dia baru masuk Islam, maka dia panggil orang Islam tersebut kalau jahil dimaafkan. Sebab ada keuzuran yang kecil, iaitu dia berjauhan daripada ulama, lagi pula dia baru masuk Islam. Itu keuzuran jahil yang dimaafkan. Adapun jahil yang setelah lama Islam, lama dah Islam, pengajian pun banyak, kiri kanan depan belakang semua majlis leka, surau masjid ada belakang kuliah, dia tak mari juga. Itu jahil yang tidak dimaafkan. Jadi kalau dia melaksanakan satu perbuatan yang membabitkan batal dan sebagainya, maka hukum dia batal. Tetapi kalau benda tersebut jahil yang diuzurkan, kalau dibuat perkara-perkara yang membatalkan puasa umpamanya, maka tidak batal. Seperti mana orang mu'allaf kalau baru masuk Islam, baru semalam masuk Islam, hari ni kena puasa dah. Jadi dia ingat puasa tersebut hanya berpuasa daripada makan daging. Contohnya dia pun makan sayur. Bila dia makan sayur, orang pun tegur dia, ni puasa ni, puasa bukannya puasa daripada makan daging ke? Tak, puasa ni tak makan apa. Dia baru tahu. Ketika tu dia telah makan tersebut tidak membatalkan puasa dia. Itu nanti akan dibahaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian sesiapa yang tidak berpuasa tanpa mengingkari kewajipannya, maka dia menjadi fasik. Dia tak mengingkari kewajipan puasa. Dia kata aku wajib puasa, tapi aku malas puasa, aku tak larat puasa. Maka dia pun tak berpuasa. Hukum dia adalah fasik. Implikasi fasik ni cukup besar lah dalam kehidupan dia. Kalau fasik nak jadi tu imam, hukum dia makruh. Kalau fasik nak jadi nak jadi saksi, tidak diterima. Dalam kitab Syahadat, dalam bab berkaitan khusus bab saksi ni dibahaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Mufti, panjang lebar. Antara orang yang tidak boleh menjadi saksi adalah fasik. Begitu juga dia tidak boleh menjadi wali nikah atas pendapat yang mu'tamad kalau dia fasik. Walaupun di sana ada khilaf banyaklah dalam mazhab Syafi'i sendiri, dalam kitab An-Najmul Wahhaj
fi Syarh Minhaj, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala menukilkan beberapa pandangan, lebih daripada 5 pandangan, 7 ke 8 pandangan bab menjadi wali. Pandangan mu'tamadnya ialah wali tersebut adamul fisqi, tidak boleh dia tu fasik, bukannya syarat adil. Dan sebagian ulama ada mensyaratkan wali itu adil, tapi sebagian ulama pendapat mu'tamad memuktamadkan bahawasanya syarat wali nikah dan sebagainya itu hanya tidak fasik, bukannya adil. Itu disebut dalam Hasyiah Al-Bijmi Al-Iqna'. Kemudian kata dia, habis, selesai. Pemerintah wajib memenjarakannya dan menghalang daripada makan dan minum pada waktu siang supaya dia berpuasa sekalipun secara zahirnya sahaja. Walaupun secara zahirnya kita tengok dia tak makan, tak minum, okey, wajib ditekan ataupun dipaksa orang yang tak berpuasa tersebut. Apabila sabit dan ditangkap, maka kena wajibkan dia berpuasa. Tidak boleh beri makan minum untuk dia. Tu pemerintah hak wajiblah yang sepatutnya dibuat. Itu hukum orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Kemudian orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur ni pula, antara kewajipannya yang lain ialah dia wajib segera qada. Setiap ibadat yang wajib yang dia tidak buat dan tidak buat tersebut tidak ada uzur, maka wajib segera qada. Begitu juga dalam bab sembahyang. Kalau dibuat satu perkara sehingga menyebabkan tinggal sembahyang dan perkara tersebut tidak diuzurkan dalam syarak, maka wajib segera qada. Adapun kalau dia itu tinggal sembahyang, tinggal puasa tapi ada uzur, maka boleh baginya untuk melewatkan puasa ataupun melewatkan qada puasa dan sembahyang. Tetapi sunat untuk segera. Itu dalam pembahasan kalau tinggal puasa ataupun sembahyang dalam keadaan ada keuzuran. Kemudian Syekh kita pula pindah kepada perbahasan hikmah puasa. Puasa pada bulan Ramadan adalah ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bermaksud setiap orang Islam yang melakukannya kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tanggungjawab keimanan kepadanya tanpa memandang sebarang kemungkinan yang berlaku sebagai natijah daripada ibadah tersebut. Puasa salah satu daripada ibadah yang fardu. Puasa ada kait kedok dengan keimanan. Ada keimanan macam biasa, keimanan yang asalnya ialah dari sudut i'tiqad, keyakinan kepada Allah Ta'ala, keyakinan kepada Rasul, keyakinan kepada benda-benda yang Nabi SAW bawa. Itu iman. Bila yang menjadikan dia itu sempurna iman, iaitu apabila dia melaksanakan kewajipan yang diwajibkan ke atas dia. Dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan sembahyang dan sebagainya, itu menyempurnakan iman dia. Kalau dia tidak melaksanakan sembahyang, tidak melaksanakan puasa dan apa-apa kewajipan, iman masih ada, cuma iman tersebut tidak dicahayakan dengan iman, tidak disempurnakan dengan ibadah, tidak dicahayakan dengan ibadah. Maka nanti di akhirat keimanan dia, cahaya dia tidak terang, seperti mana orang yang melaksanakan kewajipan ibadat dan juga ibadat-ibadat sunat. Walau bagaimanapun tiada halangan bagi sesiapa yang berpuasa melihat apa-apa hikmah dan rahsia ilahi yang tersembunyi di dalam ibadah yang lain. Dalam bab ibadat dia terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai amrut ta'abbudi. Amrut ta'abbudi ini benda yang kita semata-mata terima itu daripada Allah Ta'ala, tanpa boleh mencari sebab musabab. Sebab apa? Sembahyang subuh 2 rakaat contoh, tak tahu. Itu amrut ta'abbudi, benda yang semata-mata kita patuh dan taat pada Allah Ta'ala. Kenapa sembahyang isyak 4 rakaat? Kenapa Ramadan 30? Kenapa tak setahun? Itu benda-benda yang tidak tahu, tidak boleh difikirkan oleh akal. Kita serah saja ke Tuhan, sebab dia yang mewajibkan sebegitu. Yang kedua, ada ibadat yang amrut ta'aqquli, benda yang kita boleh fikir sebabnya. Antara benda yang boleh fikir sebabnya, kata Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala, contoh dalam bab puasanya ialah orang perempuan haid tidak diwajibkan berpuasa. Kenapa orang perempuan haid tidak wajib berpuasa? Kalau nak puasa juga tak boleh juga. Maka Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala dinukilkan dalam kitab Hasyiah Al-Bijmi Al-Iqna', dia kata apa? Dia kata orang perempuan yang haid ni keadaan dia lemah, keadaan dia tak sekuat orang yang tidak haid. Kemudian puasa pula, puasa ni juga akan melemahkan tubuh badan seseorang. Bila dia tidak makan, dia tidak minum dan sebagainya daripada subuh sampai maghrib. Maka kalau begitu ada dua kelemahan. Disebut bagi orang yang tak boleh nak puasa sebab haid, maka boleh dia qasar
aku tinggal puasa kerana menurut perintah Allah Ta'ala. Aku tinggal puasa kerana menurut perintah Allah, maka dia dapat pahala tersebut. Tapi kalau dia niat gini, kalau aku tidak haid, mesti aku puasa. Hak tu tak dapat pahala. Hak tu tak dapat pahala. Dia kata kalau aku haid, kalau aku tidak haid, mesti aku puasa. Hak tu niat itu tidak dapat pahala. Sebab apa? Sebabnya orang perempuan haid tidak ada berkeahlian untuk puasa. Tidak ada keahlian untuk puasa. Dia berbeza dengan orang sakit. Orang sakit, dia ada keahlian untuk sembahyang. Jadi kalau dia sakit, dia tak lagi sembahyang masjid. Dia pun niat, kalau lah aku sembuh ni, aku tidur masjid. Hak tu dapat pahala. Sebab dia ada keahlian untuk sembahyang. Dia boleh sembahyang, cuma dia sekarang ada uzur. Beza dengan haid. Haid, walaupun dia uzur, dia tidak ada keahlian untuk berpuasa. Beza dengan orang sakit tadi, walaupun uzur, tetapi ada keahlian untuk sembahyang. Jadi kalau orang perempuan yang sedang haid ketika bulan Ramadan umpamanya, jadi dia niatlah, aku tidak berpuasa ni kerana menurut perintah Allah yang suruh tidak berpuasa. InsyaAllah berpahala. Itu kata Syekh Ahmad Al-Qayyubi rahimahullahu ta'ala. Habis. Kemudian ibadah puasa mempunyai beberapa hikmah. Kita baca ringkas lah, dia kata 4. Kita baca satu-satu yang ringkas ya. Sebab yang hukum ni penting tu. Hikmah ni tak apa, dia macam ni. Pertamanya dia kata puasa yang sempurna akan menyedarkan hati orang yang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang sempurna. Bila dia kata puasa yang sempurna, makna ada puasa yang tidak sempurna. Puasa yang tidak sempurna terbahagi kepada dua. Pertamanya, puasa apabila seseorang itu berpuasa, dia buat benda-benda makruh, maka puasanya tidak sempurna. Yang kedua ialah dia berpuasa dalam keadaan dia buat benda-benda haram. Hak tu pun mengurangkan pahala puasa, ataupun kita panggil puasanya tidak sempurna. Cuma bezanya kalau dia buat benda makruh dengan benda haram, bezanya ialah kalau dia buat benda makruh ketika mana berpuasa, maka puasanya kurang pahala. Tu beza. Kurang pahala. Mana tidak dapat 100%, dapat 80% saja, 60% dan sebagainya. Kalau dia buat benda makruh, bergantung kepada banyak mana dia buat benda makruh kan. Lagi banyak benda makruh dia buat, lagi kurang pahala. Kemudian nanti mungkin kita ni ada perkara-perkara yang makruh dalam puasa. Yang kedua, benda haram dia buat ketika berpuasa. Kalau benda haram dia buat ketika berpuasa, maka batal pahala puasa. Batal tu pahala puasa. Puasa tidak batal. Puasa sah, tetapi pahalanya batal. Apa beza batal puasa dengan batal pahala puasa? Batal pahala puasa makna puasanya sah, tetapi pahala tak ada. Batal puasa ni bukan setakat pahala. Memang puasa tu tak dikira. Dia kena wajib qada sebulan. Hak tadi batal pahala puasa, hak tu tak wajib qada, hak tu dah sah. Cuma kosong lah. Penat sajalah. Cuma sebahagian ulama dan sebahagian mazhab mengira orang yang membuat perkara-perkara yang haram ketika berpuasa turut batal puasa. Tu bukan mazhab kita lah, mazhab yang lain. Itu sebahagian daripada pendapat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apabila seseorang buat perkara haram ketika berpuasa, maka batal tu puasa tu. Tu teruk tu. Okey, habis. Jadi puasa yang sempurna lah akan menyedarkan hati orang yang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan merupakan bulan yang suci. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hamba-Nya supaya memenuhi bulan tersebut dengan amalan ketaatan yang menghampirkan diri kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewarnakan kehidupan kita, khususnya dalam bulan Ramadan, dengan pelbagai ibadah. Kita dalam puasa Ramadan esok ni, boleh dalam masa yang sama kita sembahyang sunat, boleh dalam masa yang sama kita baca Quran, boleh dalam masa yang sama kita berzikir dan sebagainya. Jadi apa-apa sahaja perbuatan baik, sedekah ke, hadiah ke dan sebagainya, semua itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibn Alan rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin, beliau mengatakan bahawasanya amalan maksiat tidak akan digandakan melainkan kepada dua benda. Melainkan pada dua benda. Pertamanya adalah pada tempat yang mulia. Seperti contoh di Mekah atau di Madinah, kita buat benda maksiat, maka ketika itu maksiat tersebut digandakan, seperti mana digandakan pahala kalau buat taat. Yang kedua ialah berkaitan dengan masa yang mulia.
antara masa yang mulia ialah masa dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, kalau seseorang itu berbuat maksiat, maka maksiat tersebut dosanya akan digandakan oleh Allah Ta'ala seperti mana dia buat kebaikan, dia akan digandakan pahala. Apatah lagi kalau malam tersebut berlakunya malam Lailatul Qadr, itu lebih mulia, semulia-mulia malam berbanding dengan seluruh hari-hari dalam bulan puasa. Kemudian habis. Yang ketiganya, hikmah puasanya lagi ialah kekenyangan yang berterusan dalam kehidupan seseorang akan memenuhi dan menyuburkan jiwanya dengan sifat keras hati dan keterlaluan. Kedua-duanya bertentangan dengan sifat seorang Islam. Justru pensyariatan puasa dapat mendidik jiwanya dan mengurangkan sifat-sifat tersebut. Kekenyangan. Ini biasa dalam bab tasawuf lah. Kalau bincang bab kenyang ni, tasawuf adalah berbahasa. Contoh dalam kitab Penawar Bagi Hati kalangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Cuma kalau kita nak bahas kenyang, makan sikit ni, kalau dibahas dalam kitab-kitab tasawuf, tahu juga nak suruh makan sikit ni. Ada sebahagian yang sahabat Nabi SAW makan hanya 3 hari sekali. Nak ikut hal tu je ni. 3 hari sekali baru makan. Ada yang seminggu sekali baru makan. Mereka mengikat perut mereka dengan batu-batu. Kalau kita tahap kita lah. Kalau tahap kita tahap orang awam, dia punya dalam kitab tasawuf tu, kita tahap orang awam makan sehari sekali. Tahap orang awam. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia ketika mana dia belajar ataupun menulis kitab, dia tak ada makan. Maka dia hanya makan ketika maghrib. Dia puasa tiap-tiap hari. Dia hanya makan sehari sekali saja. Apatah lagi, ada satu kisah yang mana ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tempat dia ada kambing kampung sebelah masuk. Kambing lebih kurang datang kambing ataupun lembu tak ingat. Dia masuk ke kawasan dia. Kemudian heboh, kambing siapa ni? Maka sejak daripada itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tak makan kambing. Sehinggalah kambing tersebut dijumpai oleh tuannya. Sebab apa? Sebab dia takut Kut sehari dia makan kambing yang pemilik kampung sebelah. Itu syubhat. Imam Nawawi tinggal perkara syubhat tersebut, dia tidak makan kambing, sehinggalah kambing tersebut dijumpai oleh tuan asal. Lepas dijumpai tuan asal, baru dia makan kambing semula. Itu pendirian Imam Nawawi dari sudut kewarakannya menjaga makanan. Jadi ketika kita berpuasa, tak boleh makan dan tak boleh minum. Maka kalau makan dan minum sehingga kenyang dapat mengeraskan hati. Tak ada kerah hati ni ialah kalau orang tegur dia tak tegur. Tu kerah hati. Orang tegur ni salah ni, bayar ni tak betul, kata gini. Tu dah, aku ngaji dah. Kalau ngaji dah betul, apa juga? Dia rasa dia ngaji dah betul. Padahal salah dia buat. Orang tegur tu orang yang reti. Dia tidak mendengar nasihat tersebut. Itu tanda kerah hati. Antara tanda kerah hati juga ialah kalau kita buat ibadat, kalau kita tinggal sesuatu ibadat tersebut, dia tidak, kalau kita tinggal sesuatu ibadat tersebut, dia tak berasa apa. Dia relax, tak main apa, main rumah. Contoh sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan dalam muqaddimah dalam kitab Pedoman Sembahyang Jemaah. Ketika mana dagangan dia sampai sebelum subuh. Dagangan dia sampai sebelum dia ahli perniagaan. Jadi adalah dagangan dia daripada Mesir itu sampai waktu subuh. Beliau tiap-tiap waktu sembahyang jemaah. Tiba-tiba subuh hari itu sembahyang jemaah lambat sikit. Sembahyang jemaah juga dengan Nabi SAW, tapi lambat sikit. Tak ada takbiratul ihram bersama tu imam. Maka ketika tu lepas sembahyang, dia jumpa Nabi SAW. Dia tanya, kalau aku sedekahkan belaka dagangan-daganganku tu, sama ke tak pahala dengan takbiratul ihram bersama imam? Dia bagi takbiratul ula bersama tu imam. Dia kata tidak. Dia kata pula, dah kalau aku merdekakan semua hamba yang aku ada, adakah sama dengan takbiratul ihram bersama tu imam, bersama ula, bersama Nabi? Tak sama juga. Bahkan Nabi SAW kata, kalau mu sedekah, semua benda bumi, langit dan antara keduanya tak akan sama dengan takbiratul ihram bersama tu imam. Dia berasa sedih. Dia berasa sedih hati sebab tak dapat takbiratul ihram bersama dengan tu imam. Padahal sempat jemaah dah, tak sempat daripada awal rakaat. Itu apa panggil kisah-kisah sahabat ataupun tabi'in, yang mana kalau tinggal ibadat dia berasa susah hati. Tinggal ibadat, tinggal fadilat sesuatu, dia berasa susah hati, dia berasa bersalah, dia berasa dia lah paling berdosa.
Itu yang ketiga. Yang keempatnya, sifat berkasih sayang menjadi teras dalam membangunkan masyarakat Islam. Akan tetapi orang kaya tidak dapat menghayati kasih sayang yang sebenar terhadap orang miskin tanpa merasai keperitan, kesempitan hidup dan kepahitan hidup yang diburu kelaparan. Ini untuk orang kaya lah khususnya. Orang kaya ni orang yang berharta. Dia beza antara orang miskin dan orang fakir. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, dalam kitab Minhajul Talibin pun sebut, beza antara orang miskin dan orang fakir ni, orang fakir lebih teruk daripada miskin. Teruknya lagu mana? Contoh, kalau seseorang itu sehari perlu RM30 untuk sara hidup. RM30 untuk sara hidup. Jadi dia hanya memiliki lebih daripada separuh yang diperlukan. Contoh, RM20. Separuh RM15. Atas daripada RM15, RM20, RM25 tak cukup. Itu miskin. Kalau bawah daripada separuh, RM10, RM5, RM13 tak cukup, RM15 tu, itu fakir. Itu tobek yang disebut dalam kitab, beza antara miskin dengan fakir. Walaupun miskin dan fakir ini ada khilaf ulama lah. Itu yang ditetapkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kemudian habis dah hikmah. Kemudian penetapan bulan Ramadan. Sekarang ni nak tetap pula bulan Ramadan. Bilakah bulan Ramadan? Dia akan bercerita lah berkaitan dengan melihat anak bulan, cerapan hilal. Penetapan bulan Ramadan ditentukan melalui satu daripada dua cara berikut. Pertamanya, melihat anak bulan, ataupun dia panggil sebagai Al-Hilal, pada malam 30 Syaban. Malam 30 kan? Mana semalam? Malam 30 ni sebenarnya nama saja, nak namakan nak mudah bagi kita. Sebab kalau kata malam 30 Syaban, Syaban lah esok. Bukan itu. Maknanya dia 29 Syaban sampai Maghrib. Saat Maghrib tu tengok. Dia nak mudahkan kita, dia pun sebutlah 30 Syaban. Bukan mesti 30 Syaban esok tu. Dah 30 Syaban, dah nama 30 Syaban. Syaban lah, tak tengok lah hilal. Bukan. Dia nak permudahkan saja bahasa bila nak tengok tu bulan tu. Bukan 28 Syaban, bukan 27 Syaban, tapi 29 Syaban yang saat Maghrib tu. Tu dia panggil 30. Ketika itulah dia tengok anak bulan. Tengok anak bulan tu ketika mana? Ketika mana matahari tersebut terbenam. Masa itulah mereka akan perhatikan nampak ataupun tidak anak bulan tersebut. Bukannya sebelum dan bukannya selepas. Maka para ulama dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin dia buat masalah. Andai kata dia dapat nampak anak bulan hari ini pukul 12 tengah hari. Contoh. Adakah waktu tersebut dia wajib imsak? Dia wajib menahan diri seperti puasa? Jawapannya tidak wajib. Sebab penetapan ataupun nampak nampak hilal yang mewajibkan berpuasa pada keesokan tu ialah bila dia tengok ketika malam tadi. Kalau siang tak kira. Kalau siang tidak kira. Begitu juga kalau dia puasa 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan, esok tu Syawal, dia pun tengok dah sama 29 Ramadan, malam saat Maghrib tu tengok anak bulan. Nampak ke tak? Kalau nampak, esok Syawal. Malam 30 Ramadan tak ada lah, terus 1 Syawal. Macam beberapa tahun lepas, Raya Awal. Gitu. Kalau habis orang. Lepas tu orang-orang yang tak belajar, dia mula salah. Apalah pejabat mufti tak beritahu kan. Bukan salah tak beritahu kan. Memang gitu. Bukan masalah, tak beritahu lah, apalah, kalau nak beli daging, belilah daging awal. Jadi salah pejabat agama. Ceng ke tu. Memang gitu cara dia. Memang malam tu kena tengok. Bukannya boleh meletakkan sebelum tu. Kalau boleh nampak anak bulan sebelum 29 Ramadan tu ataupun sebelum 29 Syaban, tak apa. Memang itu cara nak tengok hilal. Habis. Kemudian dia kata, yang pertama, melihat anak bulan pada malam 30 Syaban. Apabila anak bulan kelihatan, seseorang yang adil hendaklah bersaksi di hadapan pemerintah bahawa dia telah nampak anak bulan tersebut. Seorang yang adil. Mana apa? Mestilah seorang saja, tak perlu syarat dua. Kerana apa? Kerana itu berlaku zaman Nabi SAW. Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyaksikan anak bulan di hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan tidak ada orang lain selain dia. Dia saja yang mengatakan, aku nampak anak bulan. Maka Nabi SAW mengisytiharkan di tempat tersebut bahawa tempat tersebut berpuasa dengan penyaksian. Penyaksian pun ada cara lah. Iaitu dia kena kata sirah dia macam ni lah, lebih kurang, aku bersaksi aku nampak anak bulan. Tu. Kalau dia guna sirah, aku bersaksi esok puasa tidak sah. Itu dalam perbahasan mazhab Syafi'i lah. Dia ada sirah dia. Macam kahwin lah juga. Dia ada sirah dia. Tidak boleh selain daripada sirah yang diletakkan. Mesti begitu.
Kemudian seorang yang adil. Adil ni, adil ni payah jugalah. Nak kata adil, adil ni ciri-ciri dia cukup banyak supaya nak dikatakan dia tu seorang yang adil. Antaranya ialah mestilah ni, adil pun ada dua juga. Adil ni, adil riwayat dengan adil syahadah. Adil riwayat ni dia tak ketat mana. Mana perempuan pun adil riwayat, budak-budak pun adil riwayat. Riwayat ni kalau kait dengan hadis contohnya. Jadi perempuan boleh meriwayatkan hadis, budak-budak boleh meriwayatkan hadis. Dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sahabat-sahabat Nabi SAW yang kecil-kecil ni, dia perhati Nabi SAW, dia meriwayatkan hadis bagaimana tubuh Nabi SAW. Kalau sahabat-sahabat yang dewasa tak berani nak tengok direct kepada Nabi SAW, hanya sahabat-sahabat yang kecil saja dia dapat ataupun yang berani tengok Nabi SAW secara direct. Maka dia pun tengok Nabi SAW, dia gambarkan berapa bulu janggut Nabi SAW, berapa ubat janggut Nabi SAW. Dia tahu secara detail. Itu sahabat Nabi yang kecil. Itu adil riwayat. Yang kedua dia panggil adil syahadah, adil dari sudut saksi. Adil dari sudut saksi lah ketat sikit. Pertama dia kena lelaki. Yang kedua merdeka. Kemudian dia mestilah orang yang ada penglihatan. Mestilah dia itu tidak melaksanakan dosa besar. Yang seterusnya, mestilah dia tidak melakukan dosa kecil secara berterusan. Dosa kecil secara berterusan pun tak buat, dosa besar pun tak buat. Kemudian tidak melaksanakan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah. Perkara-perkara yang menjatuhkan maruah kadang-kadang tidak haram, tapi benda tersebut boleh menjejaskan keadilan seseorang. Contoh, seorang tu minum diri. Seorang tu minum diri. Minum diri hukumnya tidak haram, hukumnya makruh. Cuma bila dia minum diri, jatuh maruah dia sebagai orang Islam. Dia apa? Dia minum berdiri. Begitu juga makan berdiri ke, kecil berlari, ikutlah. Itu perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah kalau orang tengok. Itu benda yang membabitkan keadilan. Kemudian dalam kitab Futuh Mu'in sebut pula, orang yang nak menyaksikan anak bulan ni pula, ada pula dua saksi yang menyatakan dia ni, dua saksi adil yang lain yang mensabitkan dia ni nampak anak bulan. Yang tengok anak bulan seorang ayam. Tetapi orang adil lain, dua orang yang menyaksikan bahawa dia telah menyaksikan anak bulan, kena ada juga. Itu disebut dalam kitab Futuh Mu'in. Habis. Kemudian cukup bilangan bulan Syaban 30 hari. Apabila anak bulan tidak kelihatan, ni kalau tak kelihatan, tengok, macam semalam, tak nampak. Jadi hari ni tak puasa lagi. Lusa, esok baru puasa. Maka bila tak kelihatan, sebab apa? Kerana diselaputi oleh awan yang tebal. Ataupun apa-apa faktor lah yang kena rujuklah ahli falak. Kita bukan ahli falak lah. Jadi tak tahulah sebab-sebab secara detail itu sebab apa tak nampak anak bulan, kecuali apa yang Nabi SAW sebut, iaitu sebab awan tebal. Itu ya. Ataupun tiada siapa yang adil tampil bersaksi melihat anak bulan tersebut. Tak ada orang. Seorang pun tak nampak. Tak ada orang yang boleh menyaksikan kata, esok puasa sebab aku nampak anak bulan. Tak ada. Tak ada yang boleh memastikan. Cuma akan jadi gini pula. Kalaulah tak ada orang yang dapat menyaksikan anak bulan, tiba-tiba ada orang fasik mengaku, aku nampak anak bulan. Orang yang tidak ada keahlian untuk beri saksi, dia mengaku nampak anak bulan. Perempuan, dia kata, aku nampak anak bulan. Budak-budak, dia kata, aku nampak anak bulan. Mata, orang kata berlaku. Dalam keadaan tidak ada orang adil yang seorang pun mengaku depan qadi ataupun hakim yang kata dia nampak anak bulan. Bahkan orang yang selain daripada keahlian untuk nampak anak bulan tu, dia kata nampak anak bulan, tanpa ada keputusan apa-apa. Maka ketika itu dia panggil 30 Syaban hari Syok. 30 Syaban tu hari Syok. Hari Syok. Sebab apa? Sebab tidak ada orang adil pun yang mengaku di hadapan hakim nampak anak bulan. Dalam masa yang sama, ada orang lain yang mengaku nampak anak bulan, dalam keadaan dia tidak ada keahlian untuk tengok anak bulan, dia mengaku nampak anak bulan. Ketika itu 30 Syaban tu dipanggil sebagai hari Syok. Itu asal usul nama hari Syok tu. Bukan 30 Syaban mesti hari Syok, 30 Syaban mesti hari Syok. Tak, dia mesti keadaannya begitu. Kalau tidak berlaku keadaan itu, tak panggil hari Syok lah. Cuma walaupun tidak panggil hari Syok, nak puasa sunat pun tak boleh juga kalau tidak ada adat. Sebab dia sudah separuh
Yang kedua bulan Syaban. 16 Syaban sehingga ke 30 ataupun 29 Syaban haram untuk berpuasa sunat, kecuali kalau puasa tersebut sudah diadatkan puasa Isnin Khamis sebelum daripada 15 Syaban, maka dia boleh teruskan selepas daripada 15 Syaban. Ataupun dia ada puasa-puasa yang wajib diqadha, boleh juga diqadha selepas daripada 16 Syaban tersebut. Okey. Oleh itu bulan Syaban hendaklah dicukupkan bilangannya 30 hari. 30 hari lah kalau tak nampak anak bulan. Ini kerana bilangan itulah yang asal bagi bulan Syaban. Dia dalam bulan Islam ni dua saja, sama ada 29 hari bulan ataupun 30 hari bulan. Dia tidak akan boleh kurang dan tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih daripada had tersebut. Dalil kedua-dua cara ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman." Berpuasalah kamu kerana telah kelihatan anak bulan, dan berbukalah, yakni berhari rayalah juga kerana telah kelihatan anak bulan. Jika anak bulan terlindung daripada pandangan kamu, cukupkanlah bilangan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Itu hadis riwayat Muslim dan Imam Bukhari. Walau bagaimanapun apabila anak bulan kelihatan di sesebuah negeri, semua penduduk negeri yang berhampiran dengan negeri tersebut juga wajib berpuasa. Okey, kaedah zaman dulu orang yang nampak anak bulan, esok dia berpuasa, dan negeri-negeri yang terdekat juga wajib puasa. Negeri terdekat ni dia panggil matlaq yang sama. Tempat terbenam matahari, terbit matahari, masa yang sama. Masa yang sama. Kalau matlaq yang berbeza, maka dia akan berbeza hari puasa ni. Mungkin sana tak nampak, sini nampak. Yang belah-belah sini saja wajib puasa, yang sana tak wajib puasa. Cuma zaman sekarang, puasa tak puasa ni ikut kerajaan ataupun ikut negara tertentu. Malaysia lain, Singapura lain, Thailand lain, Indonesia lain, contoh. Sedangkan Singapura, Malaysia dan Thailand satu matlaq dia bagi, satu tempat. Tapi kenapa boleh berbeza? Zaman sekarang diikut negeri ataupun negara, pembahagian dari seluruh negeri dan negara. Terjadi dulu Indonesia puasa ataupun raya, Singapura, Malaysia tak raya lagi. Singapura raya, Indonesia tak raya, Malaysia tak raya lagi. Padahal Singapura dan Malaysia kalau ikutkan sama matlaq, sama tempat terbit matahari dan terbenam matahari itu, sama tempat dan masa dia. Tapi berbeza. Sebab apa? Sebab dibahagikan mengikut negara dan pemimpin masing-masing. Itu cara sekarang lah. Dia tak ada lah kaitan dengan matlaq-matlaq lagi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, hafizahullah ta'ala, jadi kata, ini kerana semua negeri yang berdekatan dianggap sebagai sebuah negeri. Contoh Malaysia ni. Oleh itu puasa tidak wajib ke atas penduduk negeri-negeri yang berjauhan jaraknya daripada negeri yang kelihatan anak bulan tersebut. Contoh kalau Malaysia, Sabah Sarawak beza dengan Semenanjung. Tapi Sabah Sarawak, kalau dia nampak anak bulan dekat Sabah, Sarawak tak nampak, Semenanjung Malaysia tak nampak, maka Malaysia akan puasa juga. Sebab ada satu negeri daripada negeri Malaysia, daripada negara Malaysia yang nampak anak bulan, maka satu Malaysia wajib puasa. Kalau ikutkan matlaq beza, Sabah lain dengan Semenanjung, beza. Tapi disamakan juga kerana di bawah satu pentadbiran yang sama negara. Itu zaman sekarang lah. Habis. Hal ini berdasarkan hadis daripada Quraib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, katanya, maksud tu, anak bulan Ramadan telah terbit ketika aku berada di Syam. Dia berada di Syam, dia nampak anak bulan. Aku melihatnya pada malam Jumaat. Kemudian aku pergi ke Madinah pada akhir bulan. Lalu aku ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bilakah kamu melihat anak bulan? Aku menjawab, kami melihatnya pada malam Jumaat. Dia bertanya lagi, apakah kamu sendiri melihatnya? Aku jawab lagi, ya, dan orang-orang juga melihatnya. Lalu mereka berpuasa. Begitu juga Muawiyah. Dia berkata lagi, tapi kami di Madinah melihatnya pada malam Sabtu. Beza. Syam lain, Madinah lain. Sebab tempat matlaq berbeza, tempat kehidupan ataupun masa berbeza. Maka kami terus berpuasa hingga kami menyempurnakan bilangan 30 hari, atau hingga kami melihat anak bulan.
Aku lalu bertanya, tidak cukupkah kita berpedoman pada ru'yah dan puasa Muawiyah? Dia menjawab, tidak. Sebab demikianlah Rasulullah SAW telah perintahkan kepada kami. Demikianlah Rasulullah. Itu dia panggil hukum hadis marfu'. Hadis tidak marfu' sebab sahabat yang cakap, tapi dia berada pada hadis marfu', hukum hadis marfu', sebab disandarkan kepada Nabi SAW, walaupun itu perkataan sahabat. Jadi Syam dengan Madinah, dua-dua tu berbeza negara, berbeza tempat. Boleh jadi Syam puasa dulu, Madinah puasa lewat. Boleh jadi Syam raya dulu, Madinah raya kemudian, dan boleh sebagainya. Begitu juga lah kita. Kalau di semua aspek sekarang ni negara dibahagikan mengikut negara. Singapura lain, Malaysia lain, Indonesia lain. Maka begitulah, Indonesia boleh puasa dulu, Malaysia puasa kemudian, ataupun sebaliknya dan sebagainya. Boleh. Berdasarkan pembahagian negara yang sekarang dibuat. Kemudian berdasarkan hadis tersebut, para ulama menetapkan sesiapa di kalangan penduduk negeri yang telah lihat anak bulan pergi ke negeri yang jauh di mana penduduknya belum wajib berpuasa, maka dia hendaklah bersama-sama mengakhiri puasanya sekalipun telah cukup 30 hari. Sekarang ni dia kata gini, dia ni duduk di negara Malaysia contohnya. Dia pun Malaysia pun dah puasa. Malaysia pun dah berpuasa. Ialah dia puasa awal. Puasa Malaysia, contoh kita kata puasa Malaysia 30 hari. Contohlah. Contoh puasa Malaysia 30 hari. Dia pula pergi negara jiran, tak kisahlah India ke mana ke, yang mana sepatutnya dia raya dah ni. Dia raya dah sebab 30 dah semalam. Lepas tu esok dia raya lah. Tiba-tiba dia pun flight pergi ke India. Tengok India ada satu lagi hari nak kena puasa. Satu hari lagi nak kena puasa. Maka ketika itu wajib juga dia puasa walaupun telah cukup 30 hari. Maknanya orang ni akan berpuasa selama 31 hari. Kaedah dia mesti muafakat dengan tempat yang dia duduk. Tempat yang dia duduk sekarang Malaysia, 30 hari. Tiba-tiba hari yang ke-30 tu, dekat-dekat maghrib tu, dia buka puasa, dia pun terbang di India contoh. India lagi sehari kena puasa. Lepas darat dia tengok, lagi sehari kena puasa. Sehari lagi. Dia wajib tak berpuasa, dia wajib berpuasa. Walaupun pada hakikatnya di Malaysia sudah raya. Sebab dia berada di tempat yang masih berpuasa. Maka walaupun cukup 30 hari, mesti wajib berpuasa, maka puasanya akan jadi 31 hari. Ini kerana dengan berada di negeri tersebut, dia dikira sebahagian daripada penduduknya dan tertakluk kepada peraturan mereka. Jadi dia kalau dia duduk di India, di akhir bulan Ramadan, nak masuk Syawal, tengok-tengok India masih berpuasa, maka dia wajib berpuasa kerana dia dikira sebagai sebahagian penduduk yang berada di India. Dia tidak boleh kata, aku tak boleh lah puasa, bapa. Aku dah cukup dah 30. Kat Malaysia, malam baru raya. Dia dah umur raya. Aku terbang, tengok-tengok, India masih lagi puasa esok hari. Tak raya lah aku. Tak boleh, kena puasa juga. Tu. Walaupun dah cukup 30 hari. Apabila penduduk di sebuah negeri yang tidak kelihatan anak bulan Syawal, ni tak nampak pula. Contoh Malaysia tak nampak. Pergi ke negeri yang telah kelihatan anak bulan, dia hendaklah berpuasa bersama-sama penduduk negeri itu, sama ada dia telah berpuasa 28 hari disebabkan bulan Ramadan di negerinya kurang daripada 30 hari, ataupun telah berpuasa 29 hari disebabkan bulan Ramadan di negerinya genap 30 hari. Sekarang ni dia duduk di Malaysia. Dia duduk di Malaysia. Malaysia tak nampak dia anak bulan. Jadi dia pun tak puasa lah. Memang tak ada puasa pun. Macam sekarang contohnya tak puasa. Tapi di negeri yang dia nak pergi itu sekarang dah puasa. Sekarang dah berpuasa. Kemudian kemudian dia pun tak puasa lah sebab duduk di Malaysia. Kemudian esok pun puasa. Akhir-akhir bulan Ramadan dia nak pergi ke tempat orang yang nampak anak bulan awal. Yang nampak anak bulan awal. Jadi kalau ikutkan di Malaysia ni, lagi sehari lagi kena puasa. Dia terbang pergi India tu, tengok raya dah. Raya dah. Bila raya dia, adakah dia kena puasa sebab Malaysia puasa sehari lagi? Tak perlu. Sebab dia sebahagian daripada penduduk India. Jadi dia puasa 29 hari lah. Adakah kena qada sehari? Tak perlu. Tak perlu qada sehari. Tu kalau 30 hari. Ada kata pula Malaysia 29 hari Ramadan. Dia hari ke-28 yang dia puasa nak terbang pergi India. Nak terbang pergi India. Sekejap. Bukan. Sekarang ni kita berada di negeri yang lambat nampak anak bulan. Lambat nampak anak bulan.
Di sana di India dah nampak dah 6 bulan. Dan di India tu akan berpuasa 29 hari. Di India tu dia akan berpuasa 29 hari. Kemudian kita pun dekat-dekat akhir 27 Ramadan tu, 27 Ramadan pun kita pun flight pergi ke India. Pergi ke India ketika itu sudah 29 Ramadan, contoh. Sudah 29 Ramadan, hari akhir. Kita masih 28 puasa. Kita masih 28 hari puasa. Di sana dah 29 hari. Yang esok dah puasa. Yang esok dah raya. Bila esok raya, kita hanya puasa berapa hari? 28 hari je. Tak cukup Adakah dia perlu qada sehari ataupun 2 hari kerana puasanya masih 28 hari? Jawapannya dia perlu qada sehari saja. Dia perlu qada sehari saja kerana dalam Islam tidak ada bulan yang 28 hari. Paling kurang 29 hari dan paling banyak 30 hari. Tu kisah kalau di luar negara lah. Ni masalah yang difikirkan ulama kalau berlaku. Kalau tak berlaku tak apa. Sekiranya berpuasa hanya 28 hari, dia hendaklah mengqada puasanya sehari. Kerana bilangan hari dalam sebulan tidak ada yang demikian. Tidak ada 28. Mesti 29 atau 30. Walau bagaimanapun sesiapa di kalangan penduduk sesebuah negeri yang telah berhari raya pergi ke negeri yang penduduknya masih berpuasa pada hari tersebut, dia hendaklah imsak bersama-sama. Ini raya pula. Contoh dia dah raya dah, Malaysia 1 Syawal. Dia pun pergi flight India esok tu kena puasa lagi sehari. India tu esok kena puasa lagi sehari. Maka adakah kita kena wajib berpuasa sama-sama mereka? Ya, dia panggil kaedahnya imsak, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab kita dah raya dah rasa dah raya ni. Boleh. Petang lagi kita nak pergi India. Sampai India, dia pun esok kena puasa lagi. Dia pun tak raya lagi. Betul. Maka ketika tu, macam mana kita nak buat? Kita dipanggil istilahnya imsak, menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Jadi ketika itu bila sampai di India tak boleh lagi makan minum di siang hari di bulan Ramadan mereka. Sehinggalah mereka raya, barulah esok kita pun raya macam biasa. Kerana semuanya itu kita berdasarkan kepada kaedah kita sebahagian daripada penduduk India tersebut, walaupun kita bukan rakyat India. Habis, kemudian sekarang kita nak bahas pula berkaitan dengan syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Syarat wajib puasa mungkin tak payahlah, sebab syarat wajib puasa dia sama saja dengan syarat wajib yang lain, sembahyang dan sebagainya. Maka dia kata pertama Islam. Orang yang berpuasa hendaklah seorang Islam. Puasa tidak wajib kepada orang kafir. Puasa tak wajib kepada orang kafir. Nisbah kalau dia tak puasa tak boleh zakat. Sebab apa? Sebab dia tak wajib puasa. Tapi nisbah ke akhirat, dia tak berpuasa, dia kena siksa di neraka. Dalam mazhab Syafi'i, dia kena siksa di neraka sebab dia kafir. Dia kena siksa di neraka sebab tidak berpuasa, sebab tidak sembahyang, sebab tak bayar zakat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Bukan bermaksud dia tu kalau kafir, kena apa nama? Siksa kerana kekafirannya lah. Tak. Bukan sebab kekafirannya sahaja. Bahkan kalau dia tak sembahyang, kena siksa. Dia tak puasa, kena siksa. Tak zakat, kena siksa. Itu orang kafir. Walaupun di dunia tidak dituntut, tapi di akhirat akan dikenakan hisab. Dengan kata lain, mereka tidak dituntut puasa semasa hidup di dunia. Itu kata. Ini kerana puasa merupakan satu daripada kewajipan dalam Islam. Oleh itu, selagi tidak memeluk Islam, amalan dan tuntutan berpuasa tidak bererti bagi mereka. Tak ada makna. Namun di akhirat mereka tetap disiksa kerana kufur dan meninggalkan perkara-perkara yang dituntut agama. Jadi mereka akan disiksa juga di akhirat. Sebab mereka berzina, sebab mereka mencuri, sebab mereka tak bayar zakat dan sebagainya. Wajib, kena juga mereka tu siksa. Dan tambah pula siksa kekufuran kepada Allah Ta'ala. Ini berganda-ganda siksaannya berbanding dengan orang Islam. Orang Islam dia tidak berpuasa, dia kena siksa kalau Allah Ta'ala tidak ampun. Kalau dia tidak sembahyang, dia kena siksa kalau Allah Ta'ala tidak ampun. Kalau ampun tak ada masalah lah. Maka dia akan masuk syurga walaupun dia tidak bertaubat. Apatah lagi kalau dia bertaubat, dia dapat dia diterima taubat dia, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang pertama mestilah Islam. Bila kata Islam, wajib dia berpuasa. Tak cukup hal tu. Yang kedua pula mukallaf.
Mukallaf bermaksud seseorang Islam yang sampai had baligh dan waras fikiran. Waras fikiran disebut sebagai aqil. Aqil ni orang yang berakal. Orang gila tak wajib puasa. Ataupun orang yang ada penyakit yang menyerupai gila juga tak wajib berpuasa. Tetapi kalau orang tersebut itu juga orang yang tidak baligh tak wajib berpuasa. Kalau dia berpuasa juga terbahagi pada dua. Kalau dia mumayyiz, sah puasanya. Kalau dia tidak mumayyiz, tidak sah puasanya. Kerana antara syarat wajib untuk berpuasa juga ialah mumayyiz. Ada orang yang baligh tetapi tidak mumayyiz. Dia masih lagi tidak dapat beza antara mudarat dengan kebaikan. Maka orang tersebut tidak diwajibkan berpuasa kerana tidak ada mumayyiz. Syarat paling kurang untuk mumayyiznya ialah dia berada pada umur 7 tahun dan dapat membezakan antara kebaikan dan keburukan. Dia boleh makan sendiri, dia boleh cuci berak kecil sendiri. Itu mumayyiz lah. Kalau orang yang tidak mumayyiz, dia tak erti. Jika salah satu daripada sifat tersebut tidak ada, dia tidak dikira sebagai mukallaf. Dia mukallaf ni dia empat. Pertamanya ni lah, baligh dan berakal. Yang ketiga ialah sempurna panca indera, pendengaran dan penglihatan, ataupun salah satu daripada dua. Sebab apa? Sebab kewajipan sesuatu ibadat dia boleh diterima melalui salah satu daripada dua jalan, sama ada pendengaran ataupun penglihatan, iaitu ilmu. Ilmu tidak akan dapat melalui salah satu daripada dua, penglihatan dengan pendengaran. Kalau dua-dua ni tak ada, macam mana nak tahu puasa tu wajib? Dengar pun tidak, buta pun buta, tuli pun tuli. Dia nak kata apa? Sejak kecil gitu sampailah mati, maka orang tersebut bukan mukallaf. Berbeza pula kalaulah dia berlaku sedemikian selepas daripada sudah balik. Dia dah reti dah, tiba-tiba berlaku kemalangan wal a'yadu billah, dia pun hilang pendengaran, hilang penglihatan. Maka ketika itu wajib juga, sebab dia sudah pernah ada kewajipan ke atas dia untuk melaksanakan ibadat macam biasa, maka ketika itu pun dia wajib buat kerana tidak ada halangan. Yang kita kata bukan mukallaf ni, kalau daripada awal sejak kecil memang buta, memang tuli sekaligus, tak ada langsung tak ada langsung jalan untuk menyampaikan ilmu, untuk beritahu kepada dia yang kata puasa ni wajib. Habis. Oleh itu tidak dituntut sebarang urusan agama terhadap orang yang bukan mukallaf. Ini berdasarkan hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu 'an thalathatin 'anil naimi hatta yastayqidha wa 'anil sabiyyi hatta yahtalima wa 'anil majnuni hatta ya'qil." Maksudnya, tidak diambil kira perbuatan tiga golongan yang berikut. Yang pertama, orang yang tidur hingga dia terjaga. Orang yang tidur dia buat apa pun tidak dikira pahala, tidak dikira puasa, tidak dikira dosa. Hatta kalau dia bunuh orang sekalipun, dia tidak berdosa. Kafarah tu lain cerita lah. Kalau dia bunuh orang sekalipun ketika dia tidur, dia tidak berdosa, sebab dia bukan mukallaf ketika tu. Yang kedua, kanak-kanak sehingga dia balik. Kanak-kanak dia buatlah apa benda pun, dosa tidak dianggap dosa. Tapi kalau kanak-kanak berbuat amal ketaatan, kalau dia mumayyiz, sah dan dia dapat pahala. Tapi kalau dia tidak mumayyiz, maka hukumnya tidak sah, walaupun dia buat amalan apa sekalipun. Kemudian, dan orang gila sehingga dia siuman. Orang gila sehingga dia siuman. Siuman ni sedar diri lah. Dia gila-gila-gila, lepas tu sedar diri. Lepas sedar diri tu, esok tu dia wajib berpuasa. Kalau dia tengah gila ketika tu, dia tak wajib berpuasa. Bahkan kalau dia puasa pun tidak sah. Ketiganya, tiada sebarang keuzuran yang menghalang puasa atau mengharuskannya berbuka. Yang ketiga, syarat wajib berpuasanya ialah dia tidak ada sebarang keuzuran syarak untuk menyebabkan dia tidak berpuasa ataupun berpuasa. Yang pertamanya, keuzuran yang menghalang puasa. Contohnya adalah musafir ke. Musafir yang dikatakan ada keuzuran untuk dia tidak berpuasa ialah musafir sebelum subuh sahaja. Dia sebelum subuh dia telah musafir, maka ketika itu di siang hari lepas pada dia musafir itu, dia boleh untuk tidak berpuasa. Ada rukhsah, ada keringanan, boleh untuk tidak berpuasa. Bukan suruh tidak puasa, ada kebolehan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa itu lebih afdal. Kalau orang musafir sebelum daripada subuh. Adapun musafir selepas daripada subuh, hak tu memang wajib berpuasa. Dia tidak boleh ada keuzuran ataupun rukhsah untuk dia buka puasa ketika mana dia musafir selepas daripada subuh.
Seperti mana di sembahyang Jumaat, bila dia musafir sebelum subuh maka dia dapat rukhsah, tak wajib Jumaat. Tapi bila dia musafir selepas daripada subuh maka dia wajib juga pergi mana-mana, wajib berhenti sembahyang Jumaat. Itu untuk orang yang musafir. Adapun orang musafir selepas daripada subuh tak wajib pada hari itu saja, wajib pada hari itu saja untuk dia berpuasa. Kemudian bila dia dah keesokan harinya, lusa dan sebagainya, dia tidak menetap lebih daripada 4 hari, maka ketika itu boleh dia tidak berpuasa sebab dia kira sebagai musafir. Antara sebab yang mengharap puasa lagi ialah sakit lah. Sakit juga menyebabkan dia boleh untuk berbuka puasa kalau perlu. Cuma kalau dia nak puasa juga boleh, harus kalau tidak memudaratkan dengan sebab dia puasa. Kalau tidak memudaratkan sakit itu kalau dia berpuasa. Kalau memudaratkan, hukumnya haram berpuasa. Kalau dengan sebab dia puasa ni menyebabkan dia lebih sakit, menyebabkan dia lambat sembuh, dia lebih teruk, maka dia puasa ketika itu memudaratkan dia, maka hukum dia haram berpuasa ketika itu. Dan dia wajib qada lah. Dua-dua orang tu, orang sakit dengan orang yang musafir, wajib qada semula puasa Ramadannya selepas daripada Ramadan, iaitu berada pada bulan Syawal dan seterusnya. Kemudian antara keuzurannya lagi haid ataupun nifas pada sebahagian waktu siang. Haid dan nifas antara benda yang orang panggil, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, antara ba' yang paling payah dalam mereka. Awisul ba' fil fiqh. Ba' fiqh yang paling payah ialah ba' haid dengan nifas. Jadi agak ajaib kalau benda yang payah tidak dipelajari. Itu ajaib. Dia kira dengan apa, wallahu a'lam. Jadi kebanyakan orang, khususnya orang awam dan orang yang tidak belajar, banyak salah faham dalam bab haid dan nifas. Bahkan ada lagi zaman sekarang ni yang masih berfahaman selagi mana keluar darah, selagi itulah haid. Kalau setahun, setahunlah haid. Itu sangat-sangat sesat. Itu sangat-sangat tidak betul dan sangat-sangat sesat. Kefahaman tentang haid dan nifas diperlukan kerana kita nak buat ibadat. Ketika mana kita berasa ketika mana kita hukumkan dia haid, maka haram kita buat ibadat. Ketika mana kita hukumkan dia tidak haid, maka harus dan wajib berbuat ibadat yang wajib. Jadi ada kadang-kadang keluar darah tapi bukan dihukumkan haid, dia panggil istihadah. Istihadah seperti orang suci. Bila orang suci maka wajib dia berpuasa, wajib dia sembahyang dan sebagainya. Tapi kalau orang keluar darah tersebut dihukumkan sebagai haid, maka ketika itu dia haram berpuasa, dia haram sembahyang. Jadi kalau andai kata dia tidak belajar bab haid dan nifas, maka ketika mana dia menghukumkan dirinya istihadah, sedangkan sepatutnya haid, tiba-tiba dia tidak sembahyang, kan? Kalau dia hukumkan seseorang itu darah yang dia keluar itu istihadah, sedangkan darah yang keluar itu adalah haid, dia pergi sembahyang sebab dia ingat istihadah, maka dia sembahyang dalam keadaan haram. Begitu juga sebaliknya, dia hukumkan darahnya itu haid, sedangkan pada hakikatnya ialah istihadah. Bila hakikatnya istihadah, maka wajib berpuasa, wajib sembahyang. Tiba-tiba dia tidak sembahyang, dia tidak berpuasa, maka hukumnya haram juga. Hukumnya haram juga sebab tinggal puasa dan tinggal sembahyang yang diwajibkan. Itu antara benda yang perlu diberikan perhatian. Jadi antara benda yang perlu diberikan perhatian ialah haid dan nifas. Itu kena belajar suku dahulu. Kemudian haid dan nifas pada sebahagian waktu siang. Sebahagian, maknanya tidak syarat sepenuhnya. Contoh daripada 6 pagi sampai 7 malam waktu berpuasa, tiba-tiba sebahagiannya haid. Mana contoh? Contoh 12 tengah hari keluar darah. 12 tengah hari keluar darah. Bila keluar darah, dia pun tengok, aku ni dah umur 9 tahun ke atas, kemudian dah melalui tempoh suci lebih daripada 15 hari, maka zahirnya hukum haid. Walaupun belum cukup 24 jam, zahirnya adalah hukum haid. Maka dia pun hukum haid, dia pun rasa, dia pun hukumkan batal puasa dia sebab sudah haid. Dia pun makan contohnya. Makan, boleh makan, tak ada salah. Sebab apa? Sebab dia haid. Kalau dia tidak makan, dengan qasad puasa haram pula. Kalau dia tidak makan, dengan qasad puasa hukum dia haram. Tapi kalau dia tidak makan, bukan dengan sebab qasad puasa saja tak mau makan, tak apa. Cuma kalau dia tidak makan, tiba-tiba pukul 3 berhenti darah. Pukul 3 berhenti darah, 3 jam dulu. Daripada pukul 12 sampai pukul 3 petang, 3 jam saja keluar. Bila 3 jam saja keluar, zahirnya ketika itu dia suci.
Dan zahirnya ketika itu dihukumkan darah tersebut bukan darah haid, darah fasad ataupun darah istihadah. Ketika itu dia tak makan apa lagi, kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau dia tak makan apa-apa lagi, dia boleh sambung puasa. Dia boleh sambung puasa. Sebab apa? Sebab hakikatnya dia tahu pukul 3 tu, kata, oh ni bukan darah haid, ni darah istihadah ataupun ni darah fasad. Maka dia boleh sambung ketika itu puasanya kalau dia tak makan dan tak minum lah, tak buat benda-benda yang membatalkan puasa. Kalau buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka hukum dia adalah tak sah lah kalau diteruskan, sebab sudah batal. Okay. Kemudian tu untuk orang haid dan nifas, sama juga nifas, sama je. Kemudian jadi haid dengan nifas ni kena belajar suku lah pula. Tu bab yang payah kita kata, salah satu bahagian bab fiqh yang payah. Kemudian seterusnya, pitam atau gila sepanjang hari. Pitam atau gila sepanjang hari. Jika pulih dari siuman walaupun sekejap, dia wajib imsak bagi sepanjang hari tersebut. Okey. Pitam atau gila sepanjang hari. Okey. Dia ada beza antara pitam dengan gila. Kitab pengarang kitab kita ni seolah-olah mensamakan antara pitam dengan gila. Sebenarnya ada beza. Dia ada beza 3. Tidur, pitam, gila. Tiga-tiga ni hilang akal lah kau. Cuma beza tahap tu. Tahap yang paling rendah sekali hilang akal disebabkan tidur. Tidur ni kita hilang akal sekejap, bukan hilang akal terus. Ketika kita tidur tu tak ada akal maksudnya. Kita tidak ada akal ketika itu. Seolah-olah macam tidak ada akal ketika itu. Ternafi akal ketika itu. Kita tidur. Kalau tidur daripada start subuh sampai maghrib tidur. Contoh. Ni ada puasa ni ada tadi malam. Cuma dia tidur start daripada subuh ataupun sebelum subuh ni dia tidur sampailah pukul 8 malam. Adakah sah puasanya? Jawapannya sah. Walaupun dia tidur sepanjang hari. Dia tidur sepanjang hari, ketika mana dia berpuasa, sah walaupun sepanjang hari. Sebab dia dah niat dah semalam, ni tidur. Dia berlaku tidur. Okey, tu tahap paling bawah. Yang pertengahan pula ialah dia pitam ataupun pengsan. Pengsan ni pun hilang akal juga. Cuma tahap dia lebih tinggi sikit daripada tidur dan kurang sikit daripada gila. Pitam ni pula, kalau dia pitam sepanjang hari, maka tidak sah puasanya. Sepanjang hari tak sedar diri, tak sah. Tapi kalaulah dia sedar diri walaupun sesaat dalam tempoh lebih kurang 12 jam tu, sesaat dia sedar, hukum dia sah. Sebab dia sedar sebahagian hari daripada puasa Ramadan ataupun puasa biasa, dia sudah sedar, tapi dia pengsan balik walaupun sekejap, sah. Berbeza dengan gila. Gila pula, walaupun 1 saat je gila, batal tu puasa. Walaupun 1 saat saja gila, batal tu puasa tersebut. Dia beza dengan orang pitam dengan pengsan, dan dia beza dengan orang yang tidur. Habis. Kemudian keuzuran yang mengharuskan berbuka puasa. Ada tak keuzuran benda-benda yang boleh untuk orang tersebut berbuka puasa? Jawabnya adalah, yang pertama, penyakit yang memudaratkan pesakit atau yang menyebabkan penderitaan yang teruk. Walau bagaimanapun seseorang yang menderita kesakitan wajib berbuka sekiranya bimbang penyakit itu membahayakan dirinya. Kalau doktor mengesahkan kata tak boleh puasa, maka kita kena tidak boleh puasa. Kalau puasa lagu mana doktor? Kalau puasa lebih teruk, maka ketika itu haram berpuasa, wajib untuk berbuka. Tapi kalau sakit tersebut biasa-biasa saja, dia ada rukhsah. Sakit ni dia ada rukhsah. Sakit dia teruk juga, cuma teruk dia pun kalau dia puasa dia boleh puasa. Maka ketika itu dia nak puasa pun boleh, tak mau puasa pun boleh. Cuma bila tidak berpuasa, bila dia berpuasa hukum dia lebih afdal. Jadi, kalau dia berpuasa ketika itu lebih afdal, kerana sakitnya itu walaupun mendapat rukhsah, mendapat kemudahan daripada syarak untuk tidak berpuasa, tapi dia lebih memilih untuk tidak berpuasa. Ketika itu lebih afdal. Berbeza dengan yang tadi kita sebut, kalaulah keuzuran dia itu melainkan keuzuran dia itu menyebabkan kemudaratan ke atas diri dia, maka hukum dia haram berpuasa. Habis. Yang kedua, perjalanan yang jauh, iaitu tidak kurang daripada 83 km. Perjalanan ni terbahagi pada dua, dia panggil musafir. Musafir dia panggil musafir panjang, musafir pendek.
Musafir pendek makna musafir yang jaraknya antara rumah kita dengan tempat yang kita nak tuju tu kurang daripada 2 marhalah. Tu musafir pendek. Kalau musafir panjang makna musafir tersebut berlaku selebih daripada 2 marhalah. Tu dalam kitab asal. Kemudian ulama berkhilaf pendapat, adakah 2 marhalah tu 80 km ke 90 km dan sebagainya, berlaku khilaf. Kitab kita ni berpandangan 83 km. Kalau sebahagian jabatan mufti di negeri Malaysia ni ada yang memfatwakan 82 km. Ada sebahagian kitab pula 90 km. Syekh An-Nuri rahimahullah bertahqiq kitab Fathul Alam karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia berpandangan pula 96 km. Jadi khilaf. Jadi kita boleh memilih mana-mana pendapat yang boleh mengharuskan kita jamak dan qasar kalau cukup syaratnya, dan mengharuskan kita berbuka puasa kalau cukup syarat. Dengan syarat ia adalah perjalanan yang harus. Satu lagi syarat, perjalanan yang harus. Musafir itu musafir yang harus. Musafir yang harus ni terbahagi kepada 4. Musafir yang wajib, musafir yang sunat, musafir yang harus, musafir yang makruh. Semua ni musafir harus laku. Musafir yang wajib contohnya dia nak pergi haji umrah. Itu wajib lah. Kalau seumur hidup sekali tu, dia first time nak pergi, maka ketika tu wajib dia musafir. Itu termasuk musafir yang harus. Yang kedua, musafir yang sunat. Contohnya dia musafir kerana nak belajar ilmu fardu kifayah. Ilmu nahwu ke sarah ke ikutlah. Yang tahap dia fardu kifayah, bagi diri dia sunat, maka dia pun musafir. Musafir ketika itu musafir sunat. Yang ketiganya musafir harus. Contoh dia musafir untuk berniaga, maka musafir tersebut musafir yang harus. Dan yang keempatnya musafir yang makruh, yang mana musafir tersebut ada tujuan yang makruh, maka musafir tersebut dikira musafir yang makruh, tetapi masih lagi kategori musafir yang harus. Empat hukum musafir ni boleh buat jamak puasa belaka, boleh untuk dia tinggal puasa. Adapun musafir yang haram, contohnya dia musafir tujuannya untuk berzina, maka hukum dia adalah haram. Musafir itu haram, tidak dapat jamak puasa, dan tak boleh untuk dia tidak berpuasa, wajib berpuasa juga. Itu bagi orang yang musafir tujuannya adalah benda haram. Dia panggil al-asi bis safar. Dia musafir tujuannya maksiat. Berbeza kalau tujuan asal dia harus, dalam tengah perjalanan ada maksiat, itu masih mendapat rukhsah. Contohnya dia tujuan nak berniaga di Kuala Lumpur, contohlah. Dia pun musafir, tengah-tengah musafir itu dia buat maksiat, contoh dia curi. Dia curi tengah-tengah dia musafir. Adakah dia masih mendapat jamak qasar, rukhsah jamak qasar? Jawapannya boleh. Adakah masih mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa? Jawapannya boleh. Sebab apa? Sebab tujuan asalnya adalah harus, cuma berlaku maksiat di tengah-tengah dia safar. Dia panggil al-asi fis safar. Maksiat ketika mana berlaku permusafiran, ketika itu masih lagi mendapat rukhsah. Yang tak dapat rukhsah ni adalah dia asal musafir tujuan maksiat dah. Itu memang tidak dapat rukhsah dari berawal. Sama ada untuk jamak qasar ataupun untuk puasa Ramadan, untuk tinggal puasa Ramadan. Dan berterusanlah sepanjang hari berkenaan. Musafir tersebut berterusanlah 2-3 hari ke. Mana dia sentiasa dalam keadaan musafir ketika siang hari bulan Ramadan. Jadi ketika mana dia balik pada malam tu, maka dia pun dah sampai rumah dah, esok tu wajib puasa lah, sebab dah kira sampai ke tempat mukim ataupun mustautin. Namun begitu, seseorang yang berpuasa ketika bermukim tidak harus berbuka apabila melakukan perjalanan yang jauh sepanjang hari tersebut. Kalaulah dia musafir selepas daripada subuh, pukul 9 ke, pukul 10 ke, baru nak berjalan, baru nak tolak, ketika itu tidak sah untuk dia tidak berpuasa. Mesti wajib berpuasa. Tak boleh ditinggal puasa kerana tidak ada rukhsah ketika itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Wajib untuk qada puasa. Qada puasa ni tak kisahlah dia tu ada uzur, dia tidak berpuasa dia tidak berpuasa dengan sebab ada uzur ke,
dia tidak berpuasa dengan sebab tidak ada uzur ke, dua-dua tu wajib qada berlaku. Cuma bezanya ialah kalaulah puasa tersebut dia tidak puasa dengan sebab uzur, tak wajib segera qada. Kalau puasa tersebut dia ada uzur, maka kalau dia puasa, dia tinggal puasa tersebut tidak ada uzur, wajib segera qada. Kalau puasa tersebut dia tinggal dalam keadaan tidak ada uzur, wajib segera qada. Kalau ada uzur, tak wajib segera qada. Tapi sunat segera qada. Okey. Kemudian seterusnya yang keuzuran yang mengharuskan seseorang itu berbuka puasa juga ialah tidak berupaya melakukan puasa, tak mampu. Tak ada keupayaan. Memang pasien ni tak boleh tahan. Contoh, puasa tidak wajib ke atas orang yang tidak terdaya melakukannya disebabkan tua atau penyakit yang tiada harapan sembuh. Orang ni tak boleh puasa tapi diwajibkan ganti dengan video. Bayar video. Orang tua lah jauh. Puasa tu memang tak boleh. Kalau puasa tu mati, contoh. Kalau puasa tu insya-Allah mati. Maka ketika tu tidak ada kemampuan untuk puasa, maka wajib digantikan dengan bayaran video. Bayaran video satu mut lah. Harga tengok harga terkini boleh rujuk pusat zakat lah. Berapa ringgit tu kalau nak bayar dengan wang gilan. Biasa dalam mazhab Syafi'i bayar dengan beras lah. Sebab kita ni makanan asasinya beras. Tapi menurut pendapat yang lain, terutama pendapat mazhab Hanafi boleh dibayar dengan hilal. Kemudian ini kerana puasa hanya wajib ke atas orang yang mampu melakukannya saja. Tapi bukan gini pula, ya aku tak mampu sebab apa, dahaga. Tu kan tu mampu tu, cuma memang dahaga pun. Tak ada puasa yang tak ada dahaga. Tak ada puasa yang tidak lapar. Tu dia mampu menahan. Dia mampu menahan lapar, dia mampu menahan dahaga. Tu wajib puasa. Tu makna mampu tu. Bukan mana tak mampu apa, lapar. Tu memang lapar semua orang lapar dahaga. Tapi dia ada kemampuan menahan lapar, ada. Itulah puasa. Dia ada kemampuan menahan dahaga, mampu. Itu puasa. Tu menahan tu. Kalau semata-mata lapar dan puasa, lapar dan dahaga, itu tak boleh puasa. Jeng itu semua tak puasa belaka lah. Sebab insya-Allah zuhur pasti lapar. Walaupun dah sahur pukul 5 pagi. Dia waktu zuhur tu lah waktu yang kita bunyi. Lepas tu dia suruh balik lepas pukul 2-3. Dia tak puasa dah. Lagi dekat puasa, beli makanan pula. Dia puasa balik, lapar balik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maksudnya, dan wajiblah atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu bayar fidyah tu memberi makan orang miskin. Tu asallah bayar fidyah ni beri makan orang miskin satu mud cukup. Perkataan yutiqunahu jika dibaca dengan tu tak apalah, tu qiraat. Kemudian begitu juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, katanya huwa syekhul kabiru wal mar'atul kabiratu la yastati'ani an yasuma falyut'imani makana kulli yawmin miskina. Maksudnya iaitu orang tua lelaki dan perempuan yang tidak mampu berpuasa, mereka hendaklah memberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang mereka tidak mampu berpuasa. Ini kalau tidak mampu. Kalau mampu berpuasa, wajib berpuasa. Tak mampu berpuasa dengan makna tak mampu ni dua pula. Tak mampu tu dengan makna sekarang tak mampu, lepas Ramadan mampu. Itu wajib qada. Itu wajib qada. Yang tak mampu kena bayar fidyah ni selama-lamanya tak mampu. Sepanjang hidup dia tak akan mampu dah untuk puasa. Maka ketika tu wajib bayar fidyah. Tu. Bukan tak mampu semata-mata. Aku tak mampu sebab apa? Aku sakit. Tak. Sakit tu sakit yang ada harapan sembuh. Maknanya nanti sembuh pun qada semula. Yang kena bayar fidyah ni sakit yang tak ada harapan sembuh. Tu kena rujuk doktor lah. Mana dia doktor kata memang kawan ni tak boleh puasa dah, walaupun umur dia 30 sekalipun. Dia penyakit ni memang tak boleh puasa. Maka dia wajib bayar fidyah ketika mana mari puasa Ramadan. Dia tidak wajib untuk berpuasa. Habis selesai. Kemudian yang terakhir sebelum rehat, syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa ialah ada 3. Yang pertama Islam. Orang kata, tadi syarat wajib Islam, syarat sah Islam. Dah apa beza? Ada beza. Syarat wajib nak mengatakan kata kita ni wajib puasa.
ada ketetapan hukum syarak yang bernama wajib ke atas kita untuk berpuasa. Kalau tak berpuasa, maka hukum dia berdosa. Itu wajib. Syarat sah pula, bila kita dah berpuasa, tidak akan sah melainkan ada syarat-syaratnya, dipenuhi dengan syarat-syarat. Antara syaratnya ialah Islam juga. Sebab kalau dia murtad tengah-tengah puasa, tidak sah puasa. Asalnya wajib puasa, tadi malam niat dah, sahur dah, tiba-tiba pukul 10 dia timbul tak. Maka ketika tu kalau dia masuk Islam, adakah boleh sambung puasa? Tak boleh, sebab tidak sah dah. Pukul 10 dia murtad, lepas tu taubat balik, 10-2 minit masuk Islam balik. Adakah dia boleh sambung puasa? Tidak boleh. Tidak boleh. Tu dia kata syarat sah puasa. Puasa hanya sah dilakukan oleh orang Islam, tidak sah puasa orang kafir. Orang kafir wajib pun tidak, sah pun tidak. Kalau dia puasa pun tak sah dan tak wajib. Kalau orang Islam puasa sah dan wajib. Yang kedua, berakal atau mumayyiz. Kalau dia tidak mumayyiz, maka tidak sah puasa. Budak-budak umur 4 tahun puasa dah. Kira puasa lah kat dia lah, tapi tak sah, tak dikira pahala. Dia nak puasa ataupun kita nak ajar dia puasa, tak apa tu. Cumanya dia tak dapat pahala sebab belum mumayyiz. Sehinggalah dia mumayyiz, umur 8 tahun ke 9 tahun ke, kita pun ajar dia puasa, memang kena ajar lah ketika tu. Sebab Nabi SAW kata, umur 7 tahun wajib suruh dan wajib mengajar anak untuk sembahyang. Dalam dalil hadis sembahyang, puasa tak ada. Kemudian ulama kiaskan puasa pun sama macam sembahyang. Jadi wajib juga suruh anak berpuasa seawal umur 7 tahun. Suruh dia. Puasa pernah ke tak tu letak lah. Suruh dulu. Ajar macam mana puasa. Puasa paling kurang pukul 1 ke 2. Ikut kemampuan dia. Mana dia biasa untuk berpuasa. Walaupun tak penuh, tapi kita suruh dah. Terlepas kewajipan mak bapak ketika itu. Mak bapak yang wajib suruh ni fardu kifayah. Mana salah satu daripada mak atau bapak wajib suruh. Bukan dua-dua sekali. Fardu kifayah. Mana kalau mak tak suruh, mak kena suruh. Kalau mak tak suruh, mak kena suruh. Dua-dua tak suruh, dua-dua dosa. Sebab dia fardu kifayah. Jadi umur 7 tahun dia kena suruh puasa, suruh sembahyang, ajar puasa, ajar sembahyang. Bila sampai umur 10 tahun lah, barulah ketika tu kalau dia tak sembahyang, kita buat. Begitu juga puasa. Sebab apa? Sebab dia hampir nak kepada baligh. Orang yang baligh ni, kemampuan untuk baligh ataupun masa untuk baligh dia paling kurang 9 tahun. Paling kurang 9 tahun. Kalau dia keluar air mani contohnya, dia balik. Perempuan kalau keluar haid ketika itu 9 tahun dan ke atas, dia balik. Dia tak ada 10 tahun dah balik dia. Kalau balik, atas dia lah hukum dia, iaitu dia wajib puasa, dia wajib sembahyang dan sebagainya. Umur seawal 9 tahun. Sebab dia sudah balik. Kemudian mumayyiz tu mampu membezakan baik dan buruk. Mumayyiz ni khilaf ulama lah. Dia cara nak tetapkan mumayyiz, antaranya baik dan buruk. Antaranya boleh makan minum, antaranya boleh kecil berok sendiri, boleh tahu kiri kanan, mudarat dan juga kebaikan. Tu dia panggil mumayyiz. Tidak sah puasa orang gila dan kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Tidak sah puasa orang gila. Kalau orang gila, wajib pun tidak, sah pun tidak. Kalau dia puasa pun tak sah dan tak wajib pun. Kanak-kanak yang mumayyiz sah puasa yang dilakukannya. Mumayyiz sah. Kalau yang tidak mumayyiz, tidak sah. Begitu juga dengan sembahyang dan ibadat lain. Jika dia mampu, hendaklah disuruh berpuasa apabila berumur 7 tahun. Dan dirotan jika meninggalkan puasa apabila berumur 10 tahun sebagaimana amalan salat. Itu dalilnya qiyas. Karena tidak ada hadis yang jelas berkaitan dengan suruh anak puasa kecuali sembahyang. Cuma puasa pun begitu juga kerana berdasarkan qiyas yang ulama Syafi'iyah buat. Yang terakhir, tiada sebarang keuzuran yang menghalang puasa. Yang mana keuzuran tersebut kita sudah bahas tadi panjang lebar tu, musafirnya, sakitnya dan sebagainya. Pitam dan gila yang berterusan sepanjang hari serta haid dan nifas. Di sini kena buat catatan lah, seperti mana kita kata. Sebab musannif kita ni seolah-olah dia menyamakan pitam dengan gila. Pitam kita katalah, pitam sepanjang hari, kalau dia sedar walaupun sesaat, sah. Tapi kalau sepanjang hari sungguh, tak sah. Orang gila pula, walaupun dia gila sesaat, daripada pukul 6 pagi sampailah 7 malam tu, sedar belaka, kecuali pada jam 6.59, sikit je gila tiba-tiba batal puasa.
wajib dia qada semula. Tu beza antara gila dengan pita. Kemudian masuk pula rukun puasa. Kita lihat dulu 10.30. Kemudian sambung semula jam 11 pagi insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz di atas penerangan sebentar tadi. Jadi untuk masa yang berbaki masa yang setengah jam ni, kita ada sediakan makanan lah dekat belakang tu. Jadi tuan-tuan boleh ambil makanan dekat sana dan kita masuk balik insya-Allah dalam jam 11 pagi insya-Allah. Jemput pada tuan-tuan dan puan-puan makanan disediakan. Terima kasih.